Dan pusat dia ataupun tempat center dia adalah hati. Iman, yakin pada benda yang baik, ataupun kufur, munafik itu pada benda yang tak baik. Kedua-duanya berada pada hati. Kalau tak ada iman, ada kufur. Kalau yakin, ada syak. Salah satu itu kedua-duanya. Maka sebelum kita bangunkan iman dan yakin, kita nak bangunkan dua hati itu. Kita nak bincangkan tentang iman dan yakin, dia kena bina hati. Sebab dia center kepada semua masalah. Kalau kita kata iman, yakin, kufur, munafik, apa semua ni, ulang balik punca dia kena pada hati atau jiwa. Perbezaan kita sama semua pada rupa parah, pada bentuk kejadian sama, tapi yang tak sama itu adalah hati. Kerana pada hati itu tertanamnya iman ataupun kufur, adanya yakin ataupun syak, adanya benda baik atau ada benda jahat, adanya Allah atau adanya syaitan. Ini hati. Jadi nak bangunkan iman, sebelum kita bincangkan lebih jauh tentang masalah tauhid itu atau apa juga benda perbincangan, kita nak faham tentang pembangunan rohani atau hati itu. Jika sekiranya pada iman itu ada yang, pada hati itu ada iman yang yakin, maka hati ini dia di antara dua benda. Asal dia. Tinggalkan hati ni betul, dia ada dua benda. Dekat dia ada dua benda. Itu kacau benda ni. Hati terganggu dengan sebab dua. Sama ada akal yang menarik dia atau nafsu yang menarik dia. Yang kata hati ni sama ada akal yang tarik atau nafsu yang heret. Ini kata hati. Jadi hati di antara akal dan nafsu. Menang yang mana? Kalau menang akal, iman yakin akan bertambah. Iman masuk dan bertambah. Tapi kalau menang nafsu, maka syak akan berlaku dan kufur. Akhirnya jalan orang itu terlalu. Perbincangan tentang hati, hati dia berebut dengan dua benda. Dia apa di nak bahagi, hati terbahagi. Hati dia bentang oleh dua masalah, iaitu masalah satu dia panggil akal. Akal pun tarik hati juga, nafsu juga beruntun lagi. Menang siapa? Allah. Kalau menang akal, iman akan masuk. Kalau menang nafsu, maka orang pun tidak ada iman, munafik, fasik, munafik dan kufur. Mana kufur wahai al-bidah al-zal. Jadi tuan-tuan, nak bangunkan iman, kena bangunkan hati. Nak elokkan iman, elokkan hati. Nak cantikkan iman, cantikkan hati. Nak bersihkan iman daripada beriman pada yang lain, bersihkan hati daripada perkara-perkara lain. Baik, semua Allah. Dan kita faham bahawa roh atau hati ini isyarat kepada roh. Dan roh itu pun isyarat kepada hati. Roh dan hati ini dia lambang kepada satu perasaan. Hati dia lambang kepada satu perasaan manusia. Perasaan yang menang pada akal atau perasaan yang menang pada dia ialah nafsu. Sebab kedua-duanya hati ini dia berhenti. Dia berhenti ke akal, dia berhenti ke nafsu. Dan Allah sebut tentang masalah ini. Hati, roh semua ini dia merupakan urusan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hati kita ni urusan Allah. Sebab tu dalam masalah nak jaga hati tak boleh melainkan kena minta tolong dengan Allah Ta'ala juga. Sebab dia urusan Allah Ta'ala. Masalah hati tuan-tuan tak boleh minta tolong dengan saya, tak boleh minta tolong dengan ulama-ulama, tak boleh minta tolong dengan syekh, tak boleh. Sebab dia masalah kamu dengan Allah, Tuhan kamu sendiri. Yang boleh beri guru syekh-syekhnya dan bagi tahu Gini. Jika nak berjalan, kamu jalan sendiri. Tetap jalan, kami tak ada kata apa. Guru tak ada kata apa. Sebab roh itu urusan seseorang itu dengan Tuhan. Sebab Allah berfirman, yas'alunaka 'anil ruh. Qulur ruh min amri rabbi. Mereka bertanya kamu ya Muhammad tentang urusan roh. Katakan ya Muhammad, beritahu semua sahabat saja. Roh itu urusan Allah. Roh urusan Tuhan. Maka bila urusan Tuhan, makhluk tak ada boleh campur dalam masalah. Jadi simbolik dia, cerita dia, kena perbanyakkan doa supaya hati dipelihara oleh Allah. Apa doa dia yang selalu disebutkan, hingga Nabi sendiri sebutkan hadis, doa daripada hadis yang menjadi satu doa sama ada dalam solat atau luar solat. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atika wa ala mahabbatika wa ala dinika. Panjang lagi banyak perkataan. Baik, ya muqallibal qulub bermaksud wahai Tuhan Allah yang menjaga ruh dan hati kami. Kalau roh urusan kau ya Allah, engkau yang jaga. Kalau kau tak tolong jaga, kami tak mampu nak jaga. Sebab kami tak menang. Yang menarik hati kami dua, akal pun tarik, nafsu pun tarik. Kami tak berdaya ya Allah. Ini kadang-kadang termenang nafsu daripada akal, dan kadang-kadang termenang akal daripada nafsu. Jika menang nafsu daripada akal, haiwanlah dia. Dan bila menang akal akan nafsu, malaikatlah dia. Kalau kita faham, bila mana kita bertindak, bersikap, jadi bersikap yang binatang, ketika itu menang nafsu. Dan bila kita bertindak, bersikap, dan kerja buat kita jadi kerja buat yang mendapat pujian, yang termasuk dalam syarak Allah Ta'ala, ketika itu yang menang itu adalah akal. Nak tahu kita macam mana keadaan kita? Dan apabila kita tengok menang belah mana, dan kita di antara dua-dua benda ni, kemarin mungkin menang nafsu, kita fikir aku buat apa tu boleh. Dia menang nafsu, puji dia apa? Allahu Akbar. Hari ni pula Jumaat ni pasal, hari Khamis malam Jumaat ni pasal benar pula akal pula, jadi malaikat buat malam ni. Hari Ahad pula contohnya, kan? Hari Ahad tadi tak ada apa, benar nafsu itu. Kalau tak mau di antara dua-dua ni bertemu, kita minta ya Allah, tsabbit qulubana, tetapkan hati aku ini. Dosa tu konon tak mau letih dengan hati yang macam-macam ni. Maka tsabbit qulubana, tapi tsabbit qalbi, tetapkanlah hati aku ala ta'atika, di atas ketaatan kepada Engkau saja. Sebab itu fungsi doa ini teramat baik untuk menyembuhkan hati, untuk menjaga hati. La budda bila doa, tak boleh tidak, mesti dengan banyak doa, mesti dengan banyakkan doa dan pergantungan dan pengharapan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Ketika itu, bila kita bergantung pada Allah sebenar-benarnya, billahi, menang kita. Bila kita bergantung dengan Allah, bismillah atau billahi, maka menanglah kita menjadi makhluk-makhluk kecintaan atau makhluk-makhluk yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim.
hati berdapat merasa. Ruh atau hati itu dapat merasa. Baik, hati boleh rasa, akal boleh berfikir, dan nafsu menimbulkan kegairahan. 3 prinsip. Itu tidak faham. Hati boleh, sifat dia boleh merasa, akal sifat dia boleh memikirkan sesuatu, dan nafsu itu lebih banyak menimbulkan kegairahan. Maka hati ini dalam bahasa Arab disebutkan dengan berbagai nama. Hati disebutkan dengan berbagai nama dalam istilah bahasa Arab, istilah Al-Quran atau istilah hadis. Hati ini kita sebut hati ya, dari bahasa Arab sebut dengan 3 atau 4 nama. Ada yang Allah sebutkan sebagai qalb, kalbu, kan? Bukan, kalau kita baca kalbu, tapi Arab ada kalbu, kalau kalbu jadi anjing. Qalb dengan qaf baru jadi hati. Sebab itu Allah buat ini cukup cantik. Kalau baca qaf jadi hati yang baik. Kalau baca kaf dengan K, kalau baca dengan K, kalbu, kalbun itu dalam bahasa Arab jadi anjing. Kaf dan ba anjing, qaf dan ba hati. Dekat-dekat semua rupanya. Tu jadi kacau. Jadi kacau juga. Ada masa jadi hati malaikat. Ada masa suara itu macam anjing pula. Sebab dekat-dekat. Sebab itu bila dekat-dekat ini dia boleh fikir kanan. Dia fikir atas bawah. Dia bertukar dengan kau. Bertukar. Sebab itu minta tolong ke Allah. Ya Allah, tetapkan hatiku di atas qaf, bukan kaf. Tetapkan hatiku di atas qaf. Aku baca qaf dan ba qalbun, qulub. Jamak dia qulub. Mufrad dia qalb. Maksud hati. Maka hati semua orang ada hati. Yang kedua, yang Nabi sebut, yang Allah sebut, ialah fuad. Fuad pun hati juga, tapi hati yang lebih sensitif pada urusan-urusan keagamaan, pada urusan-urusan cerita pasal akhirat. Kalau hati sensitif ke apa, dia panggil fuad. Tapi fuad ni pun masih tak betul lagi. Sebab kita baca surah Al-Humazah, allati tattali'u 'ala al-afidah. Afidah itu jamak fuad. Rupanya fuad ni pun, hati ni pun tak betul lagi hingga api neraka mencari dia. Kerana fuad pun tak betul lagi. Bagaimana qalbu itu? Kerana fuad ni pun tak betul lagi. Tak betul sebab api neraka mencari dia. Allati tattali'u 'ala al-afidah. Api neraka yang menjulang mencari hati-hati manusia. Baca balik surah Al-Humazah. Kata kedua, maksud hati itu dalam bahasa Arab adalah fuad. Jamak dia afidah. Qalbun, jamak dia qulub. Dan satu benda rahsia, hati yang amat terbaik, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan qalbun, bukan fuad, tetapi dhamir. Hati juga dalam bahasa Arab dipanggil dhamir, sesuatu yang tersembunyi. Dhamir bermaksud sesuatu yang tersembunyi. Maka yang hati tersembunyi, disebut hati itu tersembunyi, ada yang terselip atau di hati itu ada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi hati dalam bahasa Melayu satu je. Bahasa Arab tiga, menunjukkan bentuk yang tak sama. Qalbun bentuk macam lain, perasaan macam lain. Quran bentuk perasaan macam lain. Dhamir bentuk perasaan macam lain. Maka sebab itu dhamir ada dalam ayat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dhamir ada di sana. Ada sana hati ataupun Quran atau dhamir. Bahasa Arab kata ka itu dhamir. Iyyaka, ka itu dhamir. Ganti nama Allah. Dia tak sebut Iyallah dan Iyyaka. Ka itu makna Allah. Maka tersembunyi di sebalik ka itu Allah. Maka bila nak dhamir, sebenarnya dhamir ini Arab menggunakan dhamir kepada sesuatu yang amat dicinta. Dia menggunakan dhamir kepada dia satu benda ataupun satu jenis makhluk atau orang yang paling yang mendapat tempat di hati dia atau paling dia cinta, dia mesti panggil dhamir. Anak dia kan, atau isteri dia kan, atau siapa-siapa yang dia teramat sayang dalam hidup dia, mak dia, dia pasti panggil dhamir. Kan? Gaya Arab, bahasa Arab adalah ya dhamiri, wahai kasih hatiku. Ini gaya bentuk kataan bahasa Arab. Maka qalbu, dhamir, qalbu, fuad atau dhamir. Bahasa Melayu hati je. Dari bahasa Arab tiga nama yang menunjukkan tiga perasaan. Subhanallah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Maka hati disebutkan dengan berbagai nama. Qalbun, fuad atau dhamir. Kata ulama, rasa hati tak sama dengan rasa lidah dan tangan. Baik. Rasa hati tak sama dengan rasa lidah dan tangan tak sama. Kerana hati dia bukan benda. Hati dia bukan benda. Hati dia bukan benda, tapi rasa. Ha? Hati dia bukan benda, tapi dia rasa. Kalau kita dapat tulis hantar WhatsApp kan, WhatsApp ni. Saya dapat hati ibu, mak merah. Dia punya tak usah lagi. Tu naik bergak. Itu gambaran. Sedangkan sebenarnya dia perasaan. Baik, hati ini dia bukan benda rasa, bukan benda yang dapat dia rasa dengan tangan. Perasaan hati tak sama dengan perasaan tangan. Sebab hati rahsia Allah. Sebab itu kita nak tafsirkan rasa tak boleh. Seronok macam mana tak tahu nak apa. Melainkan dia sendiri tahu seronok tu macam mana. Sedih macam mana tak ada siapa boleh apa. Dekat untuk tahu sendiri dia sedih di rumah. Mai kadang-kadang berat mata memandang, berat dari bahu. Bukan bahu, hati yang menanggung. Pasal tak tahu, pasal dia rahsia. Maka sebab itu hati yang perasaan yang paling halus dia panggil dhamir. Maka dhamir itu yang Tuhan sini semua orang. Dhamir itu jangan salah letak. Hati letak kat siapa? Qalbu letak kat makhluk. Tapi dhamir tak boleh letak pada makhluk. Maka dia kat Allah Subhanahu wa taala. Baik, hati atau dhamir itu dia hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Jangan bicara letak kamu. Sebab Allah tak buat dari kesalahan letak. Allah tak buat apa hidung kita contohnya kan lubang kata Allah tak buat. Silap letak tak. Nanti Allah letak. Allah tak buat tangan kita di kaki. Duduk. Sebab salah letak. Tak. Allah buat kita tangan, jam tangan, kaki cantik, letak duduk kerana cantik sangat. Tetapi bila dalam cantik kejadian zahir, manusia silap letak rasa pada Allah. Satu.
Maka kalaulah tangan itu silap letak dari kaki cacat, ya, kalau tangan itu silap, tangan ni ambil kaki bukan tangan, elok tak? Cacat, ya. Bila berubahnya benda yang Allah buat ni letak tang lain cacat, maka begitulah iman akan cacat. Bila hati itu letak tang lain, dhamir buh tang lain, hati buh tang lain, maka dia cacat iman, cacat yakin, cacat Islam, cacat iman, cacat habis semua sebab salah letak. Baik, iman akan jadi rosak, cacat dan tak betul bila letak salah tempat fuad itu. Baik, sebab tu ulama kata kalau kamu jadi wali Allah, makin pagi hati kamu bersama Allah. Dan katakan pada diri, innallaha ma'ana, Allah bersama denganku setiap keadaan, setiap masa. Innallaha ma'ana, Allah bersama denganku. Allah, innallaha ma'ana sama dengan Allahu syahid, sama makna. Allahu syahid sama makna dengan innallaha ma'ana, sama. Innallaha ma'ana bermaksud sesungguhnya Allah bersama denganku, bersama dengan kami. Kenapa disebut kami? Karena bila ada Allah yang kita kuat. Maka disebut innallaha ma'ana. Ihdina, bila kita dapat petunjuk Allah, ihdinas siratal mustaqim. Bila kita dapat petunjuk Allah, kita bangun di orang yang kuat. Maka penggunaan na di sana menunjukkan ramai itu kuat. Innallaha ma'ana bermaksud Allah bersama denganku. Bila Allah bersama aku bangun di manusia kuat, imannya kuat, takwanya kuat, pribadinya dan sebagainya kuat. Termasuk pada perkataan-perkataan bahasa Arab yang dalam perbincangan ni agak dalam untuk kita fahamkan tentang masalah penggunaan ayat-ayat dan kalimah-kalimah daripada bahasa Arab atau ayat Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, rasa hati tak sama dengan rasa lidah, kerana semuanya tak sama sebab tangan, kaki itu benda, sedangkan rasa itu bukan benda. Tangan boleh rasa kasar atau lembut, tetapi hati lebih dapat merasakan perkataan itu lembut atau kasar. Tangan boleh rasanya kasar, ini lembut, ini kasar, ini keren. Tangan boleh rasa. Tetapi kalam perkataan yang kasar, tangan tak boleh rasa. Yang boleh rasa kalam kasar, lembut itu adalah hati yang terasa. Sebab itu bila kita baca Quran, bila hati yang baik, maka pasti dia doa. Sebab dia rasa. Dan sebelum bacaan dia mengalir dalam perasaan di atas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka hati tak sama dengan panca indera yang lain. Apa kerja hati ini kata ulama? Kalau tangan boleh rasa kasar dan sebagainya, hati boleh rasa apa? Apa gunanya hati dan melepak hati? Kata ulama, hati dapat mengetahui yang benar atau yang salah, yang hak atau yang batil. Hati boleh rasa itu Tuhan ke bukan Tuhan. Hati boleh rasa. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Kufurlah, lawan Allah Ta'ala macam mana pun. Bila dia sesak, dia susah, pasti dia panggil Allah dulu. Pasti dia panggil. Baik, maka pada kita hati dapat mengetahui yang benar atau yang salah, dan dapat mengenal Allah
dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata ulama, hati dan kemauan hati penggerak berseluruh anggota manusia. Hati dengan kemauannya dialah penggerak seluruh jasad manusia. Hati ada kemauan, hati ada kehendak. Maka kehendak yang terkehendak tu makhluk ke khalik? Yang hati hendak tu makhluk ke? Hati tu hendak Allah Subhanahu wa taala. Hati hendak siapa? Hati mungkin tak makhluk, tetapi dhamir pasti hendak Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita minta Allah bukakan daripada hati kepada dhamir. Jam lompat terus buka apa? Atau daripada fuad menjadi dhamir. Yang kita hendak itu adalah hati ini bertukar menjadi dhamir. Sebab hati, kalau qalbu keras, adalah dhamir tersebut. Baik, saya bismillahirrahmanirrahim. Maka sebab itu hadis Nabi SAW daripada benda jadi Nabi kata, Nabi sebut hadis yang masyhur kita semua dengar, hadis muttafaqun alaih. Bila hadis muttafaqun alaih, mana hadis Bukhari Muslim. Apa dia yang Nabi sebut hadis muttafaqun alaih ini? Ala, Nabi kata, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ingatlah kamu, Nabi sebut, dalam diri kamu itu ada seketul darah. Mudghatan, seketul darah. Idza salahal jasadu kullu. Bila darah ini elok, maka seluruh diri kamu akan elok. Wa idza fasadat, bila darah ini rosak, fasadal jasadu kullu. Kalau hati, kalau yang ni darah ni rosak habis semua. Ada ingatlah kamu, Nabi kata, wahyul qalb, itulah hati. Jadi hati merupakan satu benda yang amat penting, yang kita nak jaga sungguh-sungguh. Maka kata ulama lagi, keputusan hati itu dipengaruhi oleh dua benda. Keputusan hati seluruhnya dipengaruhi oleh dua benda, iaitu yang tadi, hati akan terpengaruh dengan akal, atau hati akan terpengaruh dengan nafsu. Hati betul-betul, kalau dia terpengaruh dengan akal, terangkatlah diri orang itu ke tempat yang tinggi. Tapi kalau tertarik ke bawah, jadilah manusia yang hina pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kerana kedua-dua ini, keputusan hati pengaruh dia dua, iaitu akal dan nafsu. Yang kedua-dua akal nafsu ini selalu berlawanan dan bertentangan. Akal mendorong hati untuk melakukan yang benar, baik dan elok dan berguna. Sedangkan nafsu mendorong hati melakukan benda yang salah, buruk dan mudarat. Yang ini dimaksudkan oleh ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita baca kita insya-Allah tuan-tuan, yakin, iman dan yakin. Iman dan yakin. Kesuat itu empat. Iman makna percaya. Yakin bermakna lebih percaya. Iman itu makna percaya, tetapi iman saja belum cukup. Yang wajib ada pada diri kita ialah keyakinan. Iman tu okeylah, tapi nak lebih mantap, nak lebih kemai, nak beri menang, kita selalu menangkanlah yakin itu di atas benda-benda lain. Jika manusia boleh yakin dengan benda yang tidak wujud, kenapa manusia tak boleh yakin dengan Allah yang wujud? Jika manusia boleh apa? Boleh yakin dengan benda yang diciptakan, tapi tak nampak, boleh takut dan sebagainya, kenapa tak boleh yakin dan percaya
pada Allah yang menjadikan semua makhluk-makhluk kita. Baik, jadi iman dan yakin dua benda yang nampak sama tapi darjah tak sama. Berkata Syekh Al-Salam Dimashqi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, katanya, al-imanu furujuka anhum. Iman itu ialah bahawa kamu keluar daripada makhluk-makhluk yang lain. Allah. Al-imanu furujuka anhum. Iman itu ialah apabila engkau tidak bersama makhluk. Iman. Bila mana kita masih bersama makhluk, itu bukan iman. Bila mana salat masih bersama makhluk, itu bukan salat. Bila mana kita buat baca Quran bersama makhluk, itu bukan baca Quran. Sebab ada makhluk. Sekarang ni iman yakin ni, dia kata dia kata ulama, iman yang dia kata iman itu bila engkau mampu keluarkan diri manusia atau keluarkan siapa saja dari kamu untuk meletakkan Allah di situ. Istilah kita kata pada Allah kita letak mana? Kita istilah. Kenapa kita letak Allah? Sebab kita pernah buatkan dia. Al-iman khurujuka anhum. Iman itu bila engkau berjaya keluar daripada makhluk. Bila manusia itu takluk dengan makhluk lagi, maka iman dia bukan iman. Bila manusia nampak makhluk lagi, itu bukan iman. Bila manusia masih berhubung dengan makhluk lagi, itu bukan iman. Berhubung makhluk betul, tapi berhubung dengan makhluk atas hubungan kita dengan Allah. Benar. Marah kita kerana Allah, sayang kita kerana Allah, suka kita kerana Allah, benci kerana Allah. Ini menghadapi. Kalau gitu, kalau buat kerana Allah, bersama Allah, ketika itu iman kita ada sebab kita keluar daripada makhluk yang ada itu Allah. Dalam makhluk itu kita bawa Allah bersama dengan hati kita untuk menolak makhluk, untuk meletakkan Allah di istilah kita guna. Bagaimana? Iman apa? Iman adalah bila kita berjaya keluarkan makhluk daripada diri kita. Iman. Allahu Akbar. Siapa yang ada? Bila mulut berkata Allahu Akbar, siapa yang ada, siapa yang keluar? Siapa yang ada? Siapa yang keluar? Adakah Allahu Akbar, Allah yang keluar? Ini makhluk. Bila Allahu Akbar, keluar makhluk, adalah Allah. Maka salat bersama Allah. Al-imanu khurujuka anhum. Iman itu bila engkau keluarkan dari engkau daripada mereka itu. An digunakan an bermaksud sebahagian. An ini dalam bahasa dari huruf tabai. Tabai mana sebahagian. Kamu lari daripada sebahagian manusia, keluarkan sebahagian manusia dari kamu itu, tinggal sebahagian manusia saja. Manusia mana? Manusia yang mengajak kamu kepada Allah. Tak salah. Tak salah. Baik. Tetapi yang terbaik ialah tidak ada sesiapa lagi. Apabila kau berkata Allahu Akbar, tak ada siapa lagi. Keluar habis semua, yang tinggal Allah. Kalau begitu, salat sudah dimula dengan iman. Baik, maknanya iman ni bila keluar benda, sesuatu benda lain daripada Allah telah keluar, iman yang ketika itu. Oh mungkin sembahyang Allahu Akbar, tak nampak, so makhluk masih ada lagi. Maka perkataan Allahu Akbar selanjutnya itu adalah usaha kita untuk mengeluarkan makhluk daripada itu. Faham tak? Faham? Maka katalah Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar untuk mengeluarkan makhluk pada ketika bangun, rokok, i'tidal, sujud dan sebagainya, supaya tidak tinggal sesiapa lagi melainkan engkau bersama Tuhan. Boleh faham? Kalau tidak, tak ada iman. Tak ada iman. Bila takbir bersama makhluk, ada Allah, ada makhluk, iman tidak ada. Kerana Allah itu Tuhan, makhluk tidak Allah. Macam mana kita meletakkan makhluk bersama taat dengan Allah ketika mana solat, itu bukan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kata-kata ulama ni, al-imanu khurujuka anhum. Apabila engkau boleh keluarkan manusia daripada diri kamu untuk tinggal hanya Allah Ta'ala dan kamu tinggal bersama Allah, maka salat kamu telah ada iman. Baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ada makhluk, ada Allah. Kalau masih ada makhluk, bermakna Allah tidak ada. Bila manusia telah keluar, makhluk telah keluar, baru ada Allah. Sebab Allah tak sama dengan makhluknya. Mukhalafatuhu ta'ala al-hawadith. Allah tak sama dengan makhluk. Jadi tuan-tuan muslimin semua rahmatullah, al-iman, yang kata iman tu ya, alif lam ma'rifah. Al-iman, iman yang jelas nyata. Dia tak ada. Al-iman dibaca alif lam. Saya tunjuk bahasa Arab, nak faham bahasa Arab ni dengan perkataan-perkataan dia. Sebab kalau tak faham benar ni, memang tak faham kata dia. Dan kalau tumpai juga tuan-tuan, al-iman dibaca alif lam. Alif lam ni dibaca menjadi alif lam ma'rifah. Alif lam yang menunjuk kamu kenal apa benda itu. Allah ada ma'rifah, kamu kenal Allah itu, tapi saja kamu buat tak kenal. Baik, al-madrasah contohnya. Al-madrasah tu ada dalam bermakna sekolah tu kamu kenal. Kalau madrasah pun tak ada dalam, kamu tak kenal sekolah tu sekolah apa. Al-masjidu, kamu kenal masjid tu masjid apa. Jadi kita baca Ar-Rahmanur Rahim, ada ma'rifah, kamu jaga buat tak kenal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, semua dalam. Semua dalam. Maka kamu saja buat tak kenal, padahal kamu kenal. Nak puji dia kamu tahu, tapi tak mau puji. Alhamdu, alif lam ma'rifah, kamu tahu nak puji dia mana, tapi kamu tak puji. Alif lam di sini, al-imanu itu dengan alif lam, alif dia bin alif lam, al-iman. Bila masuk al bermaksud iman itu benda yang kamu tahu tak kamu pernah rasa. Jadi al-imanu khurujuka anhum, iman itu bila kau berupaya keluar manusia, keluarkan manusia daripada diri kamu dan kamu keluar daripada manusia itu. Manusia pun keluar, kamu keluar pada hati orang lain, dan hati orang lain keluar pada hati kamu. Itu berimanlah kamu pada Allah. Jadi jalan nak selamat, jalan iman ini ialah tidak ada makhluk pada hati. Tidak ada makhluk pada hati. Kalau ada pun makhluk-makhluk yang memimpin kita pada Allah Subhanahu wa taala, itu dibenarkan. Sebab apa? Sebab kita ni nak berjalan kena ada penuntun, kena ada yang membimbingnya. Sebab itu dikata anhum, an bermaksud sebahagian. Maka iman itu apabila engkau keluarkan diri engkau daripada sebahagian besar makhluk-makhluk yang lain, kamu tak ada bersama mereka. Contohnya seorang balik salat, bila salat itu telah keluar makhluk semuanya, maka duduklah kita dengan Allah Ta'ala. Tapi bila makhluk tak keluar lagi, mana perkataan Allahu Akbar selanjutnya itu perkataan yang nak mengeluarkan makhluk seorang-seorang. Hingga akhirnya bila dah keluar semua makhluk, maka akhirnya sekali salam itu kita bagi Assalamualaikum, selamatlah aku bersama engkau ya Allah, sedangkan makhluk tidak ada lagi bersamaku. Baik, yang kedua, al-imanu khurujuka anhum,
Yang kata iman itu ialah apabila engkau keluar daripada manusia lain. Wal yaqinu khurujuka anka. Iman itu apabila kamu keluar daripada orang lain. Orang lain tak ada dengan kamu. Tetapi al-yaqin bila kamu pun tak ada dah, yang ada Allah. Wal yaqinu khurujuka anka. Yakin itu bila kamu pun tidak ada lagi nama kamu, yang wujud dalam Allah dan diri kamu. Ada beza iman. Iman ni maknanya orang tak ada. Yakin kita pun tak ada. Yang ada Allah. Maka ketika mana kita berjalan bersama Allah, apabila kita kata Bismillahirrahmanirrahim, Allah mengajak kita iman dan yakin. Faham? Faham tak? Bila kata Bismillahirrahmanirrahim, sebenarnya Allah mengajak kita keluarkan daripada kita, daripada makhluk, dan keluar kita daripada kita, supaya duduk bersama Allah. Bismillah. Kalau kita nak berupaya duduk bersama Allah pada semua urusan, maka iman ada, yakin pun ada. Yakin apa? Yakin apabila kita dah keluar kita daripada kita sendiri, maka seluruh apa yang ada kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana Allah ada yang kita cakap, kita cakap Allah. Pandangan kita adalah pandangan Allah. Pendengaran kita adalah pendengaran Allah. Maksudnya masuk dalam ni adalah kita akan tengok pada baik-baik saja. Kita akan dengar baik-baik saja. Kita cakap hal elok saja, sebab cakapan kita cakapan Allah. Maksudnya Allah bagi kita cakap hal elok, hak buruk tak ada. Sebab telah menang akal dan hati yang dicernakan dengan cahaya iman dan takwa. Ketika itu yang cakap dia, yang buat dia ialah yang baik-baik kata. Yang baik-baik itulah dipanggil akhlak. Faham? Tak nampak? Nampak? Tak nampak? Tak nampak? Nampak? Tak nampak, tak nampak rasa Allah. Al-imanu khurujuka anhu. Iman itu apabila engkau keluar daripada manusia. Wal yaqinu, yakin itu apabila engkau keluar daripada engkau. Tak ada siapa-siapa lagi melainkan Allah. Ketika itu yang pandangan nampak Allah, pendengaran dengar Allah, cakap Allah. Yang tengok semua tengok dengan pandangan Allah, nampak semua Allah cipta. Dengar semua perkataan Allah belaka. Dia cakap semua perkataan Allah belaka. Dia berjalan di atas bumi Allah, semua yang baik-baik tempat yang baik saja. Maka kata ulama, al-imanu khurujuka anhum wal yaqinu khurujuka anka. Boleh faham dua ya? Boleh faham tak? Sama. Yang ketiga, idza zada imanuka nukilta min halin ila hal. Jika iman kamu telah bertambah, maka kamu akan dipindahkan oleh Allah dari hal ke hal yang lain. Bila iman dah masuk, bila kamu tolak manusia tak ada lagi dari kamu, maka jika itu hal bertukar, zahir bertukar, wangai zurak bertukar. Bila iman telah masuk dalam hati. Soalnya bila iman akan masuk, bila kita keluarkan manusia daripada kita. Ketika itu tinggal kita saja. Dan dari kita yang tuan, dan dari kita sebenarnya ada macam-macam. Kita pun ada, mak kita pun ada, ayah kita pun ada, kawan kita pun ada. Syaitan pun ada, Allah pun ada. Benang siapa? Benang siapa banyak-banyak orang. Baik, jadi yang ni kata ulama,
nak keluarkan yang lain selain daripada engkau dan Allah. Buang. Bila engkau buangkan manusia semua dari hati engkau, yang ada hanya engkau dengan Allah, iman. Tetapi bila engkau keluarkan engkau sendiri, bermaksud kehendak engkau keluarkan, yang ada pada kamu hanya kehendak Allah, ketika itu yakin telah bertapak dalam hati. Faham tak kata dia? Faham tak? Minta maaf ni, perintah Jumaat ni dan dia dalam sikit. Dia jauh sangat. Dia bukan tauhid yang biasa-biasa. Dia tahu kita nak faham, tapi tauhid rasa di atas kalam-kalam yang hebat. Okay? Jadi sekarang ni kita nak bincangkan secara ringkas. Nak beriman kena keluarkan sebagai manusia. Keluar. Siapa yang tak patut ada dalam hati, keluarkan. Siapa yang tak patut ada dalam hati, keluarkan dia. Jangan simpan. Kita disket, kita akan memori, kita kalau banyak-banyak lima. Jadi dia kata pakai tak pakai ni, ini mau mengacau. WhatsApp mana tak tahu kita betul ni. Aku bilang malam tadi tong-teng buang. Senang dia bilang. Maka bila tak delete setengah manusia, kita takkan dapat duduk dengan Allah Taala. Bagaimana yang betul ni ambillah. Dan tak betul itu buangkan. Deletekan, singkirkan benda-benda yang tak baik, singkirkan benda-benda tak perlu, supaya kita dapat keluarkan sebahagian manusia dalam hati kita yang keluar. Boleh? Boleh nak keluar? Tak boleh lah. Nak keluar macam mana dia panggil aku sayang. Maka saya ulang balik, benda yang kita bincang ni, tengok balik dalam surah At-Taubah ayat 24. Faham tak? Berkali-kali kita kata ayat ni. Dah jutaan kali ayat tu kita bawa untuk kita bincang. Surah At-Taubah ayat 24. Ada berapa benda yang nak kena buang. Maka keluarkan 8, sabitkan 3. Saudara tetap buangkan yang 8, tetapkan yang 3. Maka ketika itu ada iman, ada yang ini. Clear? Tak faham? Maka suatu soalan saya bagi pihak saya, untuk saya sendiri dan tuan-tuan, di hatimu ada siapa? Kalau ada siapa, maka tak keluarlah lagi mereka itu daripada kamu. Maka bila mereka hidup agama, yang 3 lagi takkan ada. 8 ni ada, maka 3 itu tidak akan ada. Terganggulah 3 itu dengan sebab menang yang 8. Bila menang yang 8, tidak ada iman dan tidak ada yakin. Sebaliknya Allah kata apa orang ni fasik. Cuba tengok akhir ayat itu. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Selagi mana tak keluarkan manusia dalam hati, sebahagian manusia tak buangkan, ketika beriman takkan ada, dan takwa dan ataupun yakin tidak akan berhasil. Jadi maka batu-batu buang. Sebab itu saudara balik, ringkasan dia, clue dia, kotak dan kolom dia, siapa yang ada di hati. Adakah yang perlu atau tidak perlu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Apabila telah ada iman dan telah ada yakin, bila mana iman dia boleh ulang balik, iman keluarkan manusia, yakin keluarkan kita sendiri. Kita tidak benar. Yang tadi yakin adalah kita benar. Maka ketika itu yang wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tahulah kita buat apa semuanya di atas keyakinan pada Allah sebab adanya Allah. Rezeki dan apa
Semua telah ada yakin ketika itu kita buat kerana Allah, untuk Allah dan sebagainya. Dengan Allah, kerana Allah, bagi Allah, untuk Allah dan sebagainya. Baik. Wa idza zada imanuka, bila bertambahnya iman kau, nukilta, dia baca nukilta. Baca nukil ni maksudnya dibaca dengan majhul. Apa kelima majhul? Majhul makna tak tahu siapa. Nukil bermaksud Allah dia akan pindahkan kamu. Bukan manusia, bukan siapa-siapa. Bila kau telah beriman kepada Allah, bila beriman, bila manusia tak ada lagi dalam hati. Baik, maka salat dengan iman adalah salat yang tak ada manusia dalam hati. Yang ada kita dengan Allah, salat dengan iman. Tetapi kalau salat kita pun tak ada, yang ada Allah semua, salat dengan yakin. Jadi, idza zada imanuka, bila bertambahnya iman kau, bila kau usaha tambahkan iman, maka Allah akan tukarkan diri engkau itu bertukar. Hal bertukar. Daripada apa, pembengih pada penyayang, tukar. Daripada kasar pada lembut, dia tukar. Sebab yang melukat itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tak susah bagi Allah nak melukarkan sesuatu. Tak susah. Baik, bila Allah kehendaki sesuatu kebaikan, maka dia tukar. Dia tukar apa? Bila mana Allah kehendaki sesuatu jadi baik, maka dia fahamkan sesuatu dalam bidang agama. Kalau tukarkan diri dia daripada tak suka agama kepada suka agama, tak suka mengaji kepada suka mengaji, tak suka salat kepada suka salat, dia tukar. Bila mana hal telah bertukar, ketahuilah iman telah bertambah. Baik, kita tahu diri kita sendiri. Bila hal bertukar, Allah tukar hal kita macam mana? Apabila iman kita bertambah. Dan iman bertambah dengan apa? Berkurang dengan apa? Soalan dia. Iman bertambah dengan apa? Dan berkurang dengan apa? Jawab Syekh Abdul Qadir Jilani rahimahullah subhanahu wa ta'ala, kata dia, al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu boleh bertambah, boleh berkurang. Bila bertambah, yazidu bil ilmi, bertambah iman bila kamu mengaji dan belajar. Wa yanqusu bil jahli, akan kuranglah iman kamu bila kamu tak mengaji jadi jahil. Maka kalau gitu tuan-tuan, subhanallah, kita usaha nak ambil ilmu tiap hari. Dengan apa cara sekalipun, kena ambil usaha, kena ada usaha juga untuk ambil ilmu. Kerana kita bimbang, kata ini, kata Syarul Jani, takutnya hari kita tak belajar itu, hari itu kurang iman. Sebab yazidu bil ilmi, bertambah iman dengan ilmu, wa yanqusu bil jahli, kurang iman itu apabila jahil. Jahil ni bukan nanti tak ngaji sampai 10 tahun, tak, cukup 3 hari. Sebab Nabi kata kepada Ali bin Abi Thalib, bila kamu 3 hari tak duduk dalam ilmu, hati kamu mula keras. Hati kamu mula keras. Maka ambil ilmu dengan cara baca Quran, ilmu. Biar Quran tengok juga makna dia untuk mengambil apa pengajaran daripada hak Allah Ta'ala, itu juga dalam ilmu. Baik, maka programkan diri untuk belajar juga setiap hari dengan apa cara sekalipun, supaya bertambah iman atau kekal iman itu. Baiklah, semua. Idza zada imanuka nuqilta min hal ila hal. Wa idza zada yaqinuka nuqilta min maqam ila maqam. Hal itu benda zahir, maqam itu benda hati. Hal itu mana hal luar, maqam ini hak hati. Baik, tuan-tuan muslimin Allah, bila mana iman bertambah,
bertukar kita daripada hal kepada hal. Zahir berubah. Kan pribadi zahir nampak berubah. Daripada apa? Daripada suka buat kacau, kini kita suka buat ramai, jadi tahu suka buat ramai. Benar? Dia tak buat kacau. Okay? Bila mana? Bila bertukar hal. Sebab apa? Bila tak dia bertukar hal, kerana iman dia makin bertambah. Maka Nabi kata al-haya'u minal iman. Malu itu satu daripada iman. Malu itu satu daripada iman. Tengok, bila kita salat dengan perasaan malu kepada Allah, maka salat dengan iman kepada Allah. Apa yang hasil dari salat? Allahu Akbar, takbir, rukuk semua. Tiba-tiba dia tunduk pada lepasnya, tunduk lagi. Sebab malu pada Allah Ta'ala. Nak minta doa ni pun tak berani minta. Pasal apa? Pasal malu nak minta. Sebab semua Allah bagi kita. Tak minta, tak mau nak minta sebab tahu aku tak minta pun kau bagi ya Allah. Cuma minta itu kena juga sebab Allah rindukan suara aku memohon kepada-Mu. Itu sebab. Tak doa tak boleh. Sebab Allah marah tak doa. Kenapa? Kerana kata ulama tasawuf, kena doa juga. Walau Allah tahu macam mana pun hal kita dan makam kita, tapi doa tetap kena mohon kepada Allah. Kena bersuara juga. Sama suara hati atau suara diri kena bunyi juga. Kerana Allah rindu nak dengar suara hati dan suara diri. Maka sebab itu angkat tangan juga berdoa, ya Allah, ya Tuhanku. Allah ingin nak dengar suara kita. Merayu-rayu kepada dia tengah malam, atau ketika sujud, atau ketika solat. Itu hal hamba dengan Allah, dengan Tuhan. Jadi malu nak minta. Lepas bayar jadi malu nak minta. Pasal malu nak minta, pasal aku tahu lah. Aku tak minta pun dapat, aku minta pun dapat. Nak minta apa lagi? Kau minta. Maka kalau begitu, salat telah ada iman. Kerana al-haya'u minal iman. Malu itu sebagai dari iman. Malu ini bukan dekat jalan dulu, bukan dekat malu buat maksiat. Malu itu bermaksud malu nak memohon sesuatu lagi pada Allah. Kerana Allah mengetahui apa hajat dan apa kepentingan diri. Minta kena minta juga lah. Bila minta dia, minta dalam perasaan malu. Sama juga kita pergi umrah, sama juga tuan. Sambil tawaf ni tak ada kata apa, nak minta apa tak ada. Sebab malu daripada Allah Ta'ala, malu dengan Allah. Kan? Tak ada nak minta apa lah. Kalau pisah mutazam pisah ni pasal malu minta ni, beronton ni lama-lama pakai bawa rumah, orang tu lah. Dia seorang dia nak. Tak habis-habis hajat dia, tak habis-habis nak sebut kepada Allah tak lagi. Kalau sebut hajat perasaan hati, kerinduan pada Allah tak apa. Kata kalau minta yang Allah, minta yang ini, minta yang Allah. Macam. Baik. Maka manusia ni minta macam. Dan kalau kita pergi di Beirut, di Pekan Beirut ni, satu masjid dekat Pekan Beirut, di situ ada makam Imam Auza'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Satu mazhab atau satu pembangun mazhab Auza'i. Tapi mazhab dia tak bertahan. Tapi dan gelaran dia adalah mujtahid mutlak. Orang yang mampu membuatkan hukum hakam Allah. Atau isu Islam dia boleh buat. Makam dia ni masa dia hidup, orang tak bagi duit. Masa dia mati, hukum dia penuh dengan duit. Pasal dia minta hajat macam-macam. Sebab itu dilarang oleh Allah Ta'ala. Kita sendiri pun bagi tahu sama siapa pun, kalau dia buat di kubur, syirik haram. Sebab apa? Sebab meminta kepada manusia. Minta hanya pada Allah. Dan minta pada Allah dengan perasaan harap dan malu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik tuan-tuan, bismillahirrahmanirrahim. Jadi bila mana yakin bertambah, makam berubah. Okay? Bila iman bertambah, hal berubah. Bila yakin bertambah, makam berubah. Makam makna rasa hati. Hal maknanya rasa diri, perubahan diri zahir.
Tapi makam bermaksud perubahan hati. Hati makin rasa sonok dengan solat. Hati makin rasa rindu dengan solat. Rindu lagi dengan Nabi, rindu dengan Allah. Allahu Akbar, hati dia berhenti dan bergetar. Kerana makam telah berubah. Baik, kerana makam telah berubah. Subhanallah. Jadi, kita ringkas, makam itu ialah hati, mahal itu ialah diri zuah, yang hidup dan di luar. Tuan-tuan subhanallah, kita tengok di sini, cara ringkas yang kita itu dia apa? Iman itu bahawa kamu keluar daripada makhluk yang lain. Yang nombor 3 itu 13, dia kata apa? Maksud keluar daripada makhluk lain itu ialah nadaki bahawa tidak lakukan sesuatu kepada makhluk dan tidak bergantung lagi kepada makhluk. Itu makna keluar makhluk daripada kita. Dan kita keluar dari makhluk kita bermaksud kita tak bergantung lagi dengan makhluk, tak bergantung ke sesiapa lagi. Kita bergantung harap hanya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Kita harus ringkas itu. Ya, mudah-mudahan dapat memahami sikit masalah iman dan yakin. Dan macam mana nak iman dan macam mana yakin. Bagaimana? Kuncinya yang kita tengok hal makam itu saja Allah. Hal kita ialah iman dan yakin. Itu saja. Kita mencari iman dan yakin, dan kerja Allah menukarkan hal dan makam. Kerja kita bukan tukar makam, tukar hal, tak. Kerja kita ialah menambahkan iman dan menambahkan yakin. Macam mana nak tambah iman? Keluarkan bergantungan kita daripada makhluk. Dan nak yakin, bila kita pun tak sandak diri sendiri lagi, kita pun tak ada dah, maksud tak ada, kita tak sandak dengan diri sendiri lagi. Ulang balik, tak faham. Iman itu bila kita tak bersandak dengan makhluk. Yakin itu bila kita tak bersandak diri kita sendiri. Maka ketika itu telah ada yakin, bila yakin ada, iman ada, barulah hal berubah, maka pun berubah. Kita semua sama aja, semua sama. Ada tangan, dua kaki, ada dua mata, ada dua telinga, ada akal, ada hati, semuanya. Tetapi makam dan hal tak sama. Kerana ada orang yang telah mengeluarkan makhluk dari diri dia, maksudnya tak gantung makhluk lagi. Dan ada orang masih bergantung harap kepada makhluk. Iman tak sama. Dan ada orang yang masih bergantung diri sendiri. Bagi dahsyat ini. Yang kita dia semua. Aku jaya, aku gaya, aku jaya. Mau tak jaya, tu kita SPM baru ni. Ada bawa ini 21 isteri. Ada budak tak tahu. Kami tak usah beritahu. 21 isteri. Sebab dia ambil dua bahagian, agama dengan akademik. Bila dia dapat A ni kan contohnya, bukan dia lah. Ada kalau jenis dapat A yang baik itu, orang tanya dia, macam mana dapat A? Saya mengaji siang malam. Buat tuition lagi, baca buku lagi, mak saya habis duit semua apa semata-mata saya berbangga dengan kejayaan saya. Ambil dong. Kerana itu iman wala yakin, tak ada iman dan yakin. Sebab dia bergantung sepenuh dengan diri dia. Bila gagal, dia salah siapa? Dia salah takdir. Bila dia berjaya, dia gantung kat dia. Allah. Maka kedua-duanya itu salah dari sisi agama. Bila gagal, salahkan takdir, salahkan cikgu, salahkan orang. Bila berjaya, tak ada lagi manusia, yang ada saya lagi mengaji, saya yang ini. Ketika itu dia bergantung dengan diri dia. Dan kata awal dalam kitab ini, atau kata awal dari matan hikam Abdullah Kelaskan dari syirik yang besar kamu dengan Allah, adalah kamu rasa kamu itu berkuasa dan mampu atas segala-galanya. Maka syiriklah kamu dengan Allah, kerana syirik diri, bukan syirik dengan orang, syirik dengan diri sendiri. Sebab kamu itu Tuhan, bukan Allah. Bila ada orang lain, gantung orang lain itu Tuhan, bukan Allah. Dan bila gantung diri,
Kamu itu Tuhan, bukan orang lain, bukan Allah. Faham? Maka jangan bagi ada orang lain dan jangan bagi ada diri. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Aku berada astagfirullahalazim li wa lakum. Kemudian bersambung ini masing-masing berkati di antara segala makhluk serta Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunubanna warhamna kama rabbayna shaghira jami'al muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan shalihan maqbulan. Wa ja'alna min alladhina yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Wa ja'alna jam'ana hadha marhuman wa taqabbal ba'da tawfiq ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.